Adakah Anda juga berasa bahwa apabila usia semakin meningkat, tubuh badan ibarat mesin perkakas rumah yang lama, sekejap-sekejap ada sahaja masalah kecil yang timbul. Contohnya, malam berpusing-pusing tidak boleh tidur, perut dan usus sentiasa rasa tidak selesa, atau setiap kali tukar cuaca, tekak mula rasa kering, gatal, dan batuk. Jika Anda mempunyai masalah-masalah ini, hari ini Anda mesti tonton sampai habis. Kerana kunci untuk menyelesaikan masalah ini tersembunyi di dapur rumah Anda, yaitu di dalam balang madu yang berwarna keemasan itu. Saya tahu Anda mungkin risau, bukankah madu itu gula? Di luar sana pun banyak sangat madu tiruan, bukan? Jangan risau. Dalam video hari ini, saya bukan saja akan mengajar Anda cara membezakan madu asli dan tiruan, malah saya akan mendedahkan satu petua orang tua-tua dahulu. Madu jika dicampur dengan satu bahan ini, kesannya untuk melawan batuk dan memulihkan masalah tidur boleh meningkat 10 kali ganda. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar prihatin tentang kesehatan diri dan keluarga, sila klik butang langgan dan subscribe di bawah dan hidupkan notifikasi. Jika Anda suka kandungan yang kami kongsikan, sila type badan sihat di ruangan komen. Ini adalah doa yang paling indah untuk diri Anda sendiri dan sokongan paling hangat untuk kami di Kesehatan Warga Emas terus berkarya. Kami juga mengalu-alukan Anda untuk berkongsi pandangan dan pengalaman Anda di ruangan komen di bawah. Baiklah, kita terus masuk ke topik hari ini. Sudu kecil madu ini, apa sebenarnya kesan menakjubkannya? Sebenarnya, hati berlemak sudah lama bukan lagi milik eksklusif orang gemuk dan pemabuk. Di Malaysia, disebabkan oleh pemakanan yang semakin diproses dan perubahan gaya hidup, ramai orang yang kelihatan kurus dan makan secara sihat juga didapati menghidap hati berlemak, penyakit berbahaya yang boleh menyebabkan sirosis hati dan juga kanser hati ini. Isyarat awalnya yang paling tipikal bukanlah berat badan atau lilitan pinggang Anda. Sebaliknya adalah perasaan dan tindak balas sebenar badan Anda setiap hari selepas makan. Ya, Anda tidak salah dengar. Sama ada hati Anda sedang dijajah secara senyap oleh lemak berlebihan, petunjuknya selalunya tersembunyi dalam tempo 1 hingga 2 jam selepas Anda makan setiap hari. Tempo ini adalah jendela emas untuk memerhatikan keadaan kesehatan hati. Kerana tidak memahami isyarat yang dihantar melalui jendela ini, ramai orang secara tidak sengaja telah membiarkan masalah kesehatan yang pada asalnya boleh dipulihkan dengan mudah menjadi penyakit serius yang mengancam nyawa. Jadi hari ini saya akan bertindak sebagai seorang perunding kesehatan untuk menganalisis secara terperinci untuk Anda semua 4 isyarat kecemasan hati berlemak selepas makan. Saya akan memberitahu Anda makna fisiologi di sebalik setiap perasaan ini, perbezaannya dengan masalah pencernaan biasa, dan yang paling penting bagaimana kita harus menanganinya. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda juga mengambil berat tentang kesehatan hati Anda dan keluarga, sila klik butang subscribe di bawah dan aktifkan loseng kecil supaya Anda tidak terlepas pengetahuan kesehatan yang lebih praktikal pada masa akan datang. Jika Anda suka perkongsian kita hari ini, sila type jaga hati di ruangan komen untuk memberi semangat kepada diri sendiri dan kesehatan keluarga. Sebelum mendedahkan isyarat-isyarat spesifik, kita mesti terlebih dahulu menjawab satu soalan penting. Mengapa masalah hati selalu terserlah selepas makan? Ia seperti sebuah mesin, mungkin tidak nampak sebarang masalah semasa dalam mod siap sedia, tetapi sebaik sahaja ia beroperasi pada kapasiti penuh, masalahnya akan terdedah. Selepas makan adalah masa hati kita beroperasi pada kapasiti penuh. Ini terutamanya berdasarkan 2 sebab utama. 1. Puncak metabolisme yang memberi kesan. Hati kita adalah kilang kimia dan penukar tenaga terbesar yang paling sibuk di dalam badan. Semasa kita tidak makan, ia terutamanya menguruskan kerja-kerja metabolisme kitaran dalaman badan yang agak stabil. Tetapi sebaik saja kita selesai makan, sejumlah besar gula, lemak, dan protein akan meluru masuk ke dalam badan seperti air pasang, semuanya dihantar ke kilang hati ini untuk diproses. Jika hati Anda sihat, ia dapat menyelesaikan kerja ini dengan mudah. Tetapi jika sel-sel hati sudah dipenuhi dengan banyak lemak berlebihan, yang dalam istilah perubatan dipanggil steatosis hati ringkas, ia ibarat bengkel pengeluaran kilang yang dipenuhi dengan barang-barang tidak teratur dan mesin tidak dapat beroperasi dengan lancar.
Semasa waktu puncak pesanan selepas makan, ia secara semula akan menjadi tidak berdaya, lalu mencetuskan satu siri kerosakan, yaitu ketidakselesaan yang kita rasakan. 2. Ujian tekanan fungsi pencernaan. Hati juga mempunyai satu tugas yang sangat penting, yaitu menghasilkan dan merembeskan hempedu, sabun pencuci semula jadi badan kita, yang khusus digunakan untuk mengemulsi dan memecahkan lemak dalam makanan. Selepas makan, terutamanya selepas makan makanan yang lebih berminyak, pundi hempedu akan mengecut dan melepaskan hempedu yang telah dihasilkan oleh hati terlebih dahulu untuk membantu pencernaan. Walau bagaimanapun, hati yang direndam dalam lemak akan mengalami penurunan keupayaan, menghasilkan hempedu yang ketara. Selepas makan, apabila sistem pencernaan memerlukan bantuan, hati pula tidak dapat membekalkan secukupnya. Ini akan secara langsung membawa kepada pencernaan lemak yang tidak baik, menyebabkan kembung perut, loya, dan satu siri tindak balas berantai. Oleh itu, tempo selepas makan menjadi ujian tekanan yang paling langsung dan paling sensitif untuk memeriksa keadaan kesehatan hati kita. Setelah memahami kepentingan waktu selepas makan, saya juga mesti membuat Anda semua benar-benar menyadari bahaya tersembunyi hati berlemak. Ia bukanlah sekadar satu istilah yang tidak berbahaya dalam laporan pemeriksaan kesehatan, tetapi ia adalah permulaan kepada banyak penyakit hati yang serius. Perkembangannya biasanya mengikut kuartet maut. Langkah pertama, hati berlemak ringkas, simple steatosis. Pada masa ini, kandungan lemak di dalam hati hanya melebihi standar 5%. Anda mungkin tidak merasakan apa-apa langsung, hanya akan ditemui secara kebetulan semasa pemeriksaan ultrasound abdomen. Ini adalah tempo emas untuk pemulihan, tetapi juga peringkat yang paling mudah diabaikan. Steatohepatitis, hati berlemak dengan keradangan. Apabila lemak terkumpul terlalu banyak dan terlalu lama, ia akan menjadi toksik kepada sel-sel hati, sama seperti minyak masak di rumah yang menjadi tengik jika disimpan terlalu lama, menyebabkan keradangan dan kematian sel. Pada masa ini, ujian fungsi hati melalui ujian darah mungkin menunjukkan peningkatan enzim, transaminase, dan badan juga mungkin mula menunjukkan 4 isyarat kecemasan yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Langkah ketiga, fibrosis hati, cirrhosis. Apabila hati berada dalam keadaan keradangan untuk jangka masa yang panjang, badan akan menghasilkan sejumlah besar tisu parut untuk menggantikan sel-sel hati yang sihat semasa proses pembaikan. Inilah yang dipanggil fibrosis hati. Hati yang berparut akan secara beransur-ansur menjadi keras, mengecut, dan kehilangan keanjalannya akhirnya berkembang menjadi sirosis. Pada peringkat ini, fungsi hati telah terjejas dengan teruk, tidak jauh dari kilang muflis. Langkah keempat, kanser hati. Di atas tanah, tanda sirosis hati, sel-sel kanser sangat mudah berkembang. Menurut statistik, sebahagian besar pesakit kanser hati pernah mempunyai sejarah sirosis, dan sebilangan besar daripadanya berkembang daripada hati berlemak. Setelah memahami jalan ini, Anda akan faham mengapa kita mesti membunyikan penggera dan mengambil tindakan sebaik sahaja badan menghantar isyarat pertama, baiklah. Seterusnya adalah bahagian paling penting dalam kandungan hari ini. Jika Anda berulang kali mengalami 4 perasaan berikut selepas makan dan ia berterusan untuk satu tempo, contohnya lebih dari sebulan tanpa bertambah baik, sila berwaspada. Isyarat pertama, keletihan luar biasa selepas makan, kehilangan kawalan pengegihan tenaga. Ini bukan mengantuk selepas makan yang biasa, tetapi sejenis keletihan seperti terputus bekalan elektrik. Terutamanya selepas makan nasi, mie atau makanan ruji lain, atau hidangan yang lebih berminyak, dalam masa setengah jam, Anda akan merasakan rasa mengantuk yang tidak dapat dilawan melanda, kelopak mata terasa berat, otak seperti hang, tidak dapat berpikir, dan Anda mesti tidur sekejap barulah pulih. Di sebalik ini adalah kegagalan hati dalam mengawal gula darah. Hati yang sehat dapat dengan check-up menukar gula yang masuk, selepas makan menjadi glikogen untuk disimpan, mengekalkan kestabilan gula darah. Tetapi keupayaan pemprosesan hati berlemak menurun, menyebabkan gula darah melonjak naik selepas makan. Untuk menangani gula darah yang tinggi, badan akan merembeskan sejumlah besar insulin yang seterusnya boleh menyebabkan gula darah menurun dengan cepat.
Turun naik gula darah yang drastik seperti menaiki roller coaster ini akan secara langsung menyebabkan otak dan badan merasa sangat letih. Saya pernah bertemu seorang pesakit, Encik Lim, yang berusia 60 tahun. Selepas bersara, masalah terbesarnya ialah setiap kali selepas makan tengah hari, beliau akan sangat mengantuk sehingga mesti tidur selama sejam. Jika tidak, sepanjang petang beliau akan berasa lesu. Beliau selalu fikir ia disebabkan oleh usia tua dan penurunan tenaga. Kemudian, semasa satu pemeriksaan kesihatan komuniti, barulah beliau mendapati beliau mempunyai hati berlemak tahap sederhana. Dr. Muhammad Rizal memberitahunya, rasa mengantuk yang tidak terkawal itu adalah isyarat hati yang bekerja lebih masa sehingga mogok. Isyarat kedua, kembung perut yang degil selepas makan, krisis pengeluaran hempedu. Anda tidak makan banyak, malah makan dengan sangat sihat. Tetapi selepas makan, Anda selalu merasa bahagian atas perut, terutamanya di sebelah kanan, kembung seperti belon dan tidak selesa. Perut terasa keras apabila disentuh, dan tidak banyak kentut. Kembung jenis ini tidak bertambah baik walaupun selepas mengambil pil pencernaan atau probiotik. Ini selalunya disebabkan oleh penurunan keupayaan hati untuk menghasilkan hempedu. Hempedu adalah cekair pencernaan utama untuk memecahkan lemak. Apabila sel-sel hati disesakkan oleh lemak, bengkel pengeluaran hempedu menghadapi masalah dan kapasiti pengeluaran sekara semula jadi menurun. Tanpa hempedu yang mencukupi untuk mengemulsi lemak, minyak dalam makanan tidak dapat dicerna dengan betul, lalu tinggal lama di dalam usus, mengalami penapaian tidak normal, menghasilkan sejumlah besar gas, dan menyebabkan kembung perut yang degil. Jiran saya, Puan Siti, seorang suri rumah yang sangat rajin dan sentiasa makan secara sehat. Tetapi beliau mengalami kembung perut yang berpanjangan selepas makan. Beliau telah mencuba pelbagai jenis probiotik dan pil pencernaan, tetapi kesannya tidak baik. Beliau selalu fikir perutnya memang lemah secara semula jadi. Kemudian anaknya membawanya untuk pemeriksaan kesehatan. Apabila doktor menekan bahagian kanan atas perutnya, beliau merasa sakit. Selepas melakukan ultrasound, barulah didapati beliau mempunyai hati berlemak. Rupa-rupanya, pungka perut belonnya bukan di perut, tetapi di hati. Isyarat ketiga, loya dan rasa muak selepas makan, tindak balas penolakan terhadap lemak. Selera makan menjadi semakin cerewet, terutamanya sensitif terhadap makanan berminyak. Mungkin hanya selepas makan sekeping daging masak kicap atau hidangan sayur goreng yang lebih berminyak, Anda akan merasa loya, muak, malah ingin muntah selepas makan. Ini mempunyai dua sebab. Pertama, sama seperti kembung perut, ia disebabkan oleh rembesan hempedu yang tidak mencukupi, menyebabkan lemak tidak dapat dicerna dan tinggal lama di dalam perut, mencetuskan tindak balas penolakan. Kedua, hati juga merupakan pusat detoksifikasi badan. Hati berlemak yang fungsinya terjejas akan mengalami penurunan keupayaan detoksifikasi. Sesetengah toksin di dalam badan tidak dapat dibersihkan tepat pada masanya. Toksin-toksin ini juga boleh merongsah saluran gastrusus dan memburukkan rasa loya. Dahulu, seorang pemandu teksi, Abang Kumar, datang berjumpa dokter karena masalah gastrik yang berulang. Beliau berkata, setiap kali beliau makan di luar atau jika makanan sedikit lebih berminyak, beliau pasti akan merasa tidak selesa, loya, dan ingin muntah selepas makan. Beliau menganggapnya sebagai gastric chronic dan telah merawatnya selama beberapa tahun, telah melakukan endoskopi. Hanya terdapat sedikit gastritis superficial dan ubat tidak banyak membantu. Kemudian beliau dirujuk ke klinik hati dan hempedu dan didapati beliau mempunyai hati berlemak yang tipikal. Selepas satu tempo penyesuaian diet dan senaman, hati berlemaknya berkurangan dan masalah loya selepas makan makanan berminyak itu juga turut hilang. Isyarat keempat, sakit tumpul di bahagian kanan atas perut selepas makan, isyarat ruang fisikal yang sesak. Ini adalah isyarat fisikal yang lebih langsung. Selepas makan kenyang, Anda merasa ada rasa berat atau seperti ada sesuatu yang menekan di kawasan di bawah tulang rusuk kanan, menyebabkan rasa kembung atau sakit tumpul. Rasa ini biasanya tidak teruk, tetapi berterusan. Hati kita sendiri tidak mempunyai saraf sakit. Inilah sebabnya penyakit hati peringkat awal sukar di kesan. Tetapi di luar hati terdapat satu lapisan selaput nipis yang dipanggil kapsul hati yang kaya dengan saraf sakit.
Apabila hati membengkak karena pengumpulan lemak yang banyak yang biasa berlaku pada peringkat steatohepatitis, ia akan meregangkan kapsul hati ini lalu menghasilkan rasa sakit tumpul atau sakit kembung. Selepas makan, darah dari seluruh badan akan mengalir masuk ke sistem pencernaan dalam jumlah yang besar. Dan hati, sebagai pusat metabolisme, akan menjadi lebih sesak dengan darah. Ini akan menyebabkan saiz hati yang sudah bengkak menjadi lebih besar buat sementara waktu dan tekanan pada kapsul juga akan meningkat. Jadi rasa sakit secara semula jadi menjadi lebih ketara. Mendengar sampai di sini, sesetengah rakan mungkin mula berdebar-debar. Aduh, saya macam ada semua simptom ini. Macam mana nih? Jangan panik. Berita baiknya ialah hati berlemak ringkas pada peringkat awal boleh dipulihkan sepenuhnya. Walaupun sudah sampai ke peringkat steatohepatitis, intervensi aktif masih dapat mengawal keadaan dengan berkesan dan mencegahnya daripada menjadi lebih teruk. Apa yang perlu dilakukan secara spesifik? Sila ingat 4 azimat berikut. Ia sangat mudah, tetapi kuncinya adalah konsisten. Azimat pertama, kawal mulut Anda makan secara saintifik adalah ubat terbaik. Prinsip umum, kawal jumlah kalori, sesuaikan struktur pemakanan. Makan hingga 80% kenyang, makan malam dalam kuantiti yang sedikit. Makan lebih banyak sayur-sayuran hijau yang melindungi hati. Sayur-sayuran segar, terutamanya sayur-sayuran crucifer, seperti brokoli, kubis, lobak, dan sayur-sayuran berdaun hijau gelap seperti bayam dan sawi adalah pembersih hati. Pilih protein putih berkualiti. Protein adalah bahan mentah untuk membaiki sel-sel hati. Makan lebih banyak ikan, udang, dada, ayam, tauhu, susu soya, dan susu. Makan makanan ruji semula jadi dengan bijak. Jangan setiap hidangan makan nasi putih atau roti. Anda boleh menggantikan sebahagiannya dengan biji rinpenu seperti oat, beras perang, jagung, atau keledek. Elakkan 3 jenis makanan yang merosakkan hati. Makanan bergoreng dan daging berlemak. Ini adalah musuh nomor 1 hati berlemak. Makanan tinggi gula. Pelbagai jenis minuman manis, kek, dan pastry. Gula yang dimakan dan tidak digunakan akan ditukar menjadi lemak oleh hati dan disimpan. Alkohol. Alkohol adalah racun langsung kepada hati. Rakan-rakan yang sudah mempunyai hati berlemak sebaiknya tidak menyentuh alkohol langsung. Azimat kedua, gerakkan kaki Anda, biarkan lemak terbakar. Pilih senaman yang sesuai. Berjalan pantas, berjoging, berenang, berbasikal, senam aerobik, atau tai chi semuanya adalah senaman aerobik yang sangat baik. Pastikan masa yang mencukupi. Disarankan untuk bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu, setiap sesi lebih dari 30 menit untuk mencapai kesan pembakaran lemak yang berkesan. Lakukan secara beransur-ansur dan mengikut kemampuan. Jika Anda biasanya tidak banyak bersenam, Anda boleh mulakan dengan berjalan kaki 15 menit setiap hari dan perlahan-lahan tingkatkan massa dan intensiti. Bersenam sehingga badan berpeluh sedikit dan degupan jantung sedikit meningkat sudah memadai, jangan memaksa diri. Azimat ketiga, tidur yang cukup beri hati masa pemulihan yang mencukupi. Ikut jam biologi hati. Perubatan tradisional Cina sering berkata, semasa berbaring, darah kembali ke hati. Pukul 11 malam hingga 3 pagi adalah waktu emas untuk detoksifikasi dan pembaikan diri hati. Pastikan kualiti tidur, cuba untuk tidur sebelum pukul 11 malam. Tidur, senjo hingga 8 jam setiap hari adalah perlindungan terbaik untuk hati. Jika Anda sentiasa berjaga malam, hati tidak dapat berehat dan fungsinya secara semula jadi akan menurun. Azimat keempat, lakukan pemeriksaan berkala pantau kesihatan hati secara tetap. 2 item pemeriksaan wajib. Bagi warga EMAS, pemeriksaan kesehatan tahunan adalah sangat penting. Semasa pemeriksaan, pastikan Anda menambah 2 item ini. Ujian fungsi, hati ujian darah, dan ultrasound abdomen. Tingkatkan kekerapan pemeriksaan.
Jika Anda mengalami obesiti, diabetes, kolesterol tinggi, atau mempunyai sejarah pengambilan alkohol jangka panjang, Anda harus meningkatkan kekerapan pemeriksaan kepada setiap 6 bulan sekali. Pengesanan awal dan intervensi awal memberikan hasil yang jauh berbeza. Baiklah, kawan-kawan. Selepas berbincang panjang lebar hari ini, mari kita simpulkan. Pertama, hati berlemak bukanlah perkara kecil. Ia boleh berkembang menjadi sirosis dan kanser hati. Ambil serius. Kedua, hati kita yang tidak selesa akan memberi isyarat amaran melalui 4 perasaan selepas makan. Keletihan luar biasa, kembung perut yang degil, loya dan rasa muak, dan sakit tumpul di bahagian kanan atas perut. Sebaik sahaja isyarat-isyarat ini kerap muncul, pastikan Anda pergi ke hospital untuk pemeriksaan tepat pada masanya. Ketiga, untuk menangani hati berlemak, kita mempunyai 4 azimat: kawal mulut, gerakkan kaki, tidur yang cukup, dan lakukan pemeriksaan berkala. Akhir sekali, ada 3 perkara yang ingin saya ingatkan khas kepada rakan-rakan warga emas kita. 1. Jangan kaitkan semua ketidakselesaan dengan faktor usia. Setiap isyarat dari badan ada sebabnya. Jangan kerana leka dan terlepas waktu rawatan terbaik. 2. Jangan makan suplemen dan ubat-ubatan sebarangan. Sebelum mengambil sebarang suplemen, pastikan Anda berunding dengan dokter. Jangan kerana ingin melindungi hati, Anda akhirnya memakan sesuatu yang merosakkan hati. 3. Kekalkan mood yang baik. Perubatan tradisional Cina mengatakan kemarahan merosakkan hati. Kerap marah dan tertekan juga akan menjejaskan kesehatan hati. Kesehatan Anda adalah harta terbesar Anda, dan juga kebahagiaan terbesar anak-anak Anda. Mulai hari ini, mari kita bertindak bersama-sama. Makan dengan baik, bersenam dengan baik, tidur dengan baik, dan jaga hati kita yang telah bekerja keras seumur hidup ini dengan sepenuh hati. Semoga video hari ini bermanfaat untuk semua. Jika Anda rasa ia berguna, jangan lupa untuk menekan butang like dan kongsikannya kepada rakan-rakan Anda yang memerlukan. Kita jumpa lagi di video akan datang.